Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua penonton. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Cikgu Nisa TV. Untuk episod kali ini, kita masih lagi berada dalam ruang lingkup Ekonomi KSSM tingkatan 4 bagi bab kedua iaitu pasaran. Standard kandungan masih lagi sama iaitu 2.1 iaitu keseimbangan pasaran. Standard pembelajaran 2.1.7 iaitu murid boleh melukis dan menjelaskan keluk penawaran individu dan pasaran bahagian 3. Bagi episod kali ini, saya akan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran berdasarkan gambar rajah. Episod yang sebelum ini, kita telah pun mempelajari berkenaan dengan konsep penawaran pasaran dan juga bagaimana ataupun cara keluk penawaran pasaran terbentuk. Baik, untuk kali ini, kita akan mempelajari pembentukan keluk penawaran pasaran berdasarkan gambar rajah. Seperti paparan yang sedang anda lihat sekarang ini, kita dapat melihat 3 keluk penawaran. Yang pertama di sebelah kiri itu ialah keluk penawaran syarikat yang pertama. Keluk penawaran yang kedua ialah keluk penawaran syarikat yang kedua. Manakala keluk penawaran yang terakhir ini ialah keluk penawaran pasaran. Baik, bagaimana keluk penawaran pasaran terbentuk? Keluk penawaran pasaran terbentuk daripada menjumlahkan secara mendatar kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat yang pertama ataupun syarikat pengeluar yang pertama dengan kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat yang kedua. Maka akan terhasillah satu keluk penawaran pasaran, iaitu menjumlahkan secara mendatar kedua-dua kuantiti yang ditawarkan oleh dua atau lebih syarikat pengeluar. Baik, kebiasaannya saban tahun seperti pengalaman saya sendiri, ada sebahagian calon yang melakukan kesilapan teknikal dengan melukis keluk penawaran pasaran secara menegak di atas sehelai kertas graf yang sama. Makna dia kertas graf itu adalah secara menegak dan calon melukiskan keluk penawaran bagi syarikat pengeluar yang pertama di bahagian atas sekali kertas graf, kemudian diikuti dengan syarikat pengeluar yang kedua di bawahnya. Manakala keluk penawaran pasaran dilukiskan di bahagian bawah sekali pada kertas graf. Cara itu adalah salah. Sepatutnya calon melukis turutan keluk penawaran bagi kedua-dua syarikat atau lebih dan juga diikuti dengan keluk penawaran pasaran secara mendatar di atas kertas graf. Baik, caranya ialah kertas graf seharusnya melentangkan, melentangkan dan keluk penawaran dilukis, keluk penawaran bagi syarikat pengeluar yang pertama dilukis sebelah kiri. Diikuti dengan keluk penawaran bagi syarikat yang kedua dan diikuti yang terakhir sekali diikuti dengan keluk penawaran pasaran. Cikgu tunjukkan sedikit contoh. Baik. Baik, ini yang cikgu lukiskan di sebelah kiri. Di sebelah kiri adalah contoh yang salah. Itu yang saya katakan sebahagian calon melukis secara menegak di atas kertas graf. Itu salah. Baik, walaupun ada tajuk yang betul, kemudian lukisan grafnya betul, tetapi sebenarnya secara teknikal ini adalah salah. Turutan yang betul adalah seperti di sebelah kanan. Kita melentangkan kertas graf kita, kemudian kita lukiskan keluk penawaran yang pertama oleh syarikat pengeluar yang pertama, kemudian diikuti dengan keluk penawaran syarikat kedua atau pengeluar yang kedua, diikuti dengan keluk
penawaran pasaran. Okey, boleh? Okey. Baik. Seterusnya, cikgu terangkan secara lebih terperinci. Okey, apabila kita melukis graf, kita perlu tuliskan tajuk dengan lengkap. Di mana kita nak dapatkan tajuk? Tajuk kita boleh peroleh pada jadual. Okey, pada jadual kita salin sahaja tajuk yang terdapat pada jadual. Cuma kita tukarkan perkataan yang pertama ni. Okey, kalau pada jadual dia akan mulakan dengan jadual penawaran pasaran barang N. Sebagai contoh, kita tukarkan perkataan jadual kepada perkataan keluk. Okey. Kemudian penggunaan huruf besar kecil. Apabila kita menulis tajuk, setiap perkataan mesti dimulai dengan huruf besar. Setiap perkataan mesti dimulai dengan huruf besar. Kecuali kata hubung dan juga kata sendi nama. Sebagai contoh, kata hubung ialah dan, serta. Okey, perkataan dan dimulai dengan huruf kecil lah. Okey, sebab itu kata hubung. Bagaimana pula dengan kata sendi nama? Sebagai contoh, kata sendi nama di. Okey, di menunjukkan tempat betul ataupun pada. Okey, di dan juga pada ditulis dengan huruf kecil sepenuhnya. Okey, dan kita gariskan tajuk. Okey, kita gariskan tajuk. Pastikan tajuk berada di atas kertas graf di tengah-tengah. Okey, kita adjust supaya dia berada di tengah-tengah kertas graf. Baik, seterusnya kita lukiskan, kita bahagikan kertas graf kita supaya muat untuk 3 keluk. Lukisan 3 keluk penawaran syarikat pertama, syarikat kedua dan juga keluk penawaran pasaran. Baik, apabila kita melabelkan keluk untuk penawaran pasaran ini, untuk penawaran pasaran, bagaimana kita nak bezakan antara ketiga-tiga keluk? Okey, dengan cara melabel, label yang berbeza. Keluk yang pertama kita labelkan dengan S A. Okey, sekiranya di maklumat pada jadual ialah A lah. Okey, kalau keluk yang diberi, maklumat yang diberi ialah seperti syarikat Kiwis contohnya, kita akan tulis S K. Okey, S K. S besar, K besar. Huruf S besar, huruf K besar contoh. Tetapi saiz huruf K-nya kecil. Okey, seperti contoh sinilah. Okey, S B. S merujuk kepada supply, penawaran. Huruf S besar. Okey, hujung sini dan hujung sini. Huruf B-nya huruf besar juga, tetapi saiznya lebih kecil daripada huruf S. Begitu juga dengan SA, syarikat pertama. Okey. Begitu juga dengan SP. P merujuk kepada pasaran. S besar. Okey, S besar, P kecil. S besar, P kecil, huruf P besar tetapi saiznya lebih kecil. Okey. Baik, begitu. Boleh dapat murid? Okey, baik. Sekarang, itu dari segi teknikal. Baik, kita teruskan dengan menghuraikan, okey, ataupun menjelaskan keluk, pembentukan keluk penawaran pasaran. Bila sebut menjelaskan atau menghuraikan, maka ia merujuk kepada soalan kertas 2 iaitu bahagian esei. Jadi, anda perlu sentiasa bersedia dengan bahagian esei. Okey murid, kita lihat bagaimana kita nak menghuraikan maklumat daripada graf yang telah kita lukis. Okey, yang telah kita lukis ya murid, kalau soalan itu meminta calon untuk melukis. Baik, sebelum cikgu terlupa, ada mungkin saya boleh beri 2 contoh lah soalan. Okey, barangkali soalan peperiksaan boleh menanyakan kepada calon untuk melukis satu keluk penawaran pasaran sahaja di atas kertas graf. Ataupun soalan boleh meminta calon untuk melukiskan kesemua keluk penawaran seperti ini. Maknanya ada 3 keluk di atas,
kertas graf. Kita kena baca soalan dengan teliti, fahami apa kehendak soalan supaya kita tidak tersilap lah. Okey. Baik, sebagai contoh, jika soalan itu berbentuk langsung, meminta calon melukis keluk penawaran pasaran bagi kedua-dua syarikat, maka kita lukislah keluk penawaran pasaran bagi kedua-dua syarikat. Dan jangan lupa untuk lukiskan keluk penawaran pasaran. Okey, sebelum itu kita mestilah melakukan pengiraan dengan menjumlahkan kuantiti yang ditawarkan oleh dua buah syarikat untuk mendapatkan penawaran pasaran. Okey, ini jangan lupa. Barulah kita boleh lukis keluk penawaran pasaran. Jika tidak, akan jadi seperti sebahagian calon yang lain, hanya dapat melukis kuantiti yang ditawarkan oleh dua buah syarikat tetapi tidak melukiskan keluk penawaran pasaran. Okey, jelas Okey, baik. Kita lihat bagaimana cara untuk kita menghuraikan pembentukan keluk penawaran pasaran. Baik, poin yang pertama, bila soalan esei seperti biasa kita tidak boleh menulis dalam bentuk point form. Kita mesti menulis dalam ayat yang penuh. Sebaiknya atau seeloknya calon boleh menulis dalam bentuk perenggan. Jika tak boleh, tidak mengapa. Cukup jika calon menulis dalam bentuk ayat yang penuh tanpa ada point form ataupun numbering ataupun huruf A, B, C. Okey, itu tidak boleh lah. Okey, baik. Ayat yang pertama, kita tuliskan, kita nyatakan dulu apa nama paksi mendatar dan juga paksi menegak. Bagi tahu dulu apa nama paksi mendatar dan juga paksi menegak. Paksi mendatar menunjukkan kuantiti ditawarkan dan paksi menegak menunjukkan harga. Okey, calon boleh menyelitkan sini ditawarkan dalam kurungan unit atau pasang atau kg ikut data yang terdapat pada jadual. Okey, harga pula kita boleh tambah dengan kurungan RM. Okey, baik. Ayat yang seterusnya, kita tuliskan keluk penawaran pasaran dalam kurungan SPSP. Okey, diterbit daripada keluk penawaran syarikat Jenas dan keluk penawaran syarikat Kiwis. Okey, syarikat Jenas SJ. Okey, dalam kurungan SJ. Syarikat Kiwis SK. Okey, S besar, K besar tetapi huruf K-nya lebih kecil, saiz berbanding S ni yang dilukis secara mendatar pada setiap tingkat harga. Okey, mesti ada perkataan dilukis secara mendatar. Baik. Ayat ini mestilah kamu tulis sebagai ayat yang kedua. Dalam soalan esei, setiap ayat ini membawa markah. Okey, 1. Okey. Baik. Ayat seterusnya, pada tingkat harga RM15 seunit, penawaran pasaran beg galas. Nyatakan apakah barangnya, ialah 30 unit. Baik, bagaimana 30 unit ini terhasil? Yang ditunjukkan oleh titik W, kita nyatakan titik kombinasi, iaitu dengan menjumlahkan secara mendatar penawaran syarikat Jenas berapa? 20 unit dan penawaran syarikat Kiwis berapa yang ditawarkan? 10 unit. Okey, maknanya ayat ini kita nyatakan harga seunit. Contoh yang pertama, sebagai contoh yang pertama. Okey, harga seunit. Kemudian berapakah penawaran pasaran yang ditawarkan pada harga RM15 seunit? Apa barang yang ditawarkan? Kemudian bagaimana dijumlahkan? Iaitu menjumlahkan secara mendatar. Okey, berapakah yang ditawarkan oleh kedua-dua syarikat yang terlibat? Okey, kita kena nyatakan, terangkan kepada pemeriksa yang kita ni tahu cara nak terangkan bagaimana jumlah penawaran pasaran itu terhasil. Okey, baik, ayat seterusnya kita gabungkan semua harga, sebab pola harganya semakin meningkat, maka kita kombinasikan peningkatan harga tersebutlah. RM30, RM45 dan RM60. Penawaran pasaran semakin meningkat, iaitu masing-masing menjadi 40 unit, 50 unit dan 60 unit. Dan titik kombinasinya ialah masing-masing X, Y dan Z. Okay. Ayat ini sebenarnya ialah ayat buku teks. Okay. Kita boleh menggunakan kreativiti kita dan kebolehan kita untuk menulis
dengan cara kita sendiri. Okey, dengan tidak meninggalkan apa-apa info penting lah. Baik, seterusnya, keluk penawaran pasaran SPSP terbentuk dengan menyambungkan. Okay, ini proses seterusnya. Kita terangkan bahawa keluk SPSP terhasil atau terbentuk dengan menyambungkan. Sambungkan apa? Setiap titik kombinasi harga dan kuantiti ditawarkan, iaitu W, X, Y dan Z. Okay, satu markah. Setiap ayat ini membawa kepada satu markah. Dan seterusnya, kita nyatakan kita nyatakan keadaan keluk penawaran pasaran itu mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, untuk keluk penawaran pasaran yang mencerun ke atas. Okey, kalau mencerun ke bawah itu apa? Keluk yang mencerun ke bawah ialah keluk permintaan. Okey. Okey, untuk penawaran pasaran, keluknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Apa hubungannya? Menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan, seperti yang dinyatakan dalam hukum penawaran. Okay, hukum penawaran yang disebutkan bahawa andaian ceteris paribus. Okay, kita belajar dalam episod yang sebelum ni. Baik, seterusnya, bentuk keluk penawaran pasaran lebih landai daripada keluk penawaran syarikat jenas SJSJ dan keluk penawaran syarikat Kiwis SKSK. Baik, semasa kita melukis keluk, pastikan kita dapat melihat perbezaan kecerunan bagi ketiga-tiga keluk penawaran ini. Okey, keluk penawaran syarikat pertama dan keluk penawaran bagi syarikat kedua adalah lebih curam. Okey, berbanding dengan keluk penawaran pasaran. Pastikan anda dapat melihat perbezaan tersebut. Okay, sekiranya tidak, maka ada sesuatu yang telah tersilap. Okay, baik, silapnya dari segi pemilihan nilai lah pada paksi yang mendatar. Paksi menegak adalah sama. Tingkat harganya sama bagi ketiga-tiga jenis keluk. Sama. Cuma yang membezakan kecerunan itu adalah dari segi pemilihan nilai pada paksi mendatar ni. Okey. Baik. Ada murid pernah tanya, cikgu, kalau tak buat dot ni, garisan dot ni, tolak markah ke? Tidak. Okey, sebenarnya garisan dot ini adalah untuk menunjukkan lebih jelaslah bagaimana keluk itu terhasil. Okey, tak buat pun tak apa. Okey, buat pun boleh. Okey, bila anda plotkan sebagai tambahan, plot tu buat bentuk pangkah. Okey, bentuk pangkah ni. Okey, kalau awak buat tenyih macam titik itu, nanti takut titik tu mengganggu kita semasa kita nak melukis keluk. Lebih baik kita pangkah dan pastikan alat tulis yang anda guna ialah pensil supaya kesilapan yang berlaku pada kertas graf boleh kita padam. Jangan guna pen. Okey, jangan guna pen. Baik data ataupun maklumat kita tulis dengan pensil. Okey, supaya kesilapan boleh kita padam. Okey, kita pastikan ada tajuk besar di atas kertas graf kita, label pada kedua-dua paksi mendatar dan menegak pada kesemua kertas, pada semua keluk. Kemudian data, nilai atau nilai yang betul yang anda pilih. Okey, kemudian tajuk di bawah, tajuk kecil di bawah ni. Okey, ini berbeza ni. Ada calon yang terlepas pandang tidak tulis. Okey, syarikat apa ataupun syarikat A, syarikat B. Di sini syarikat jenas, syarikat Kiwis. A, B, C ialah pasaran. Okey, baik. Okey, itu cara untuk kita melakukan atau kita menjelaskan proses pembentukan keluk penawaran pasaran. Okey, cikgu harap untuk episod kali ini semua calon boleh mendapat manfaat. Jadi sebagai tanda sokongan anda kepada saya mohon agar subscribe dan aktifkan ikon loceng di sebelahnya sebagai tanda sokongan kepada video-video pendidikan seperti ini. Terima kasih dan berjumpa lagi.